Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi dengan saya Tia Arifin di Live Talk Show bersama Tia. Kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Oke, semua. Ya, betul. Mutiara sehat, ceria, bertenaga sepanjang hari. Hai, apa kabar semua? Jangan lupa untuk Anda kongsikan live talk show kita pada malam hari ini. Pada hari ini kepada rekan-rekan, kepada family untuk keting butang share di bawah ini. Baik, setiap episode bersama Tia, pastinya Anda akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Dan hadiah kita yaitu satu box spesial dari bersama Tia. Di dalamnya adalah, satu set yaitu ada kalender, planner, emas dan juga satu pouch jus mutiara rahasia bertenaga sepanjang hari sebagai seorang wanita. Dan Anda siapa yang nak? Yang nak Anda boleh join di Telegram channel Tia Arifin. Tia dah pindah di sana. Masuk di Telegram channel Tia Arifin dan Anda jawablah pertanyaan untuk episod pada hari ini. Jawab dengan yang betul dan Anda akan berpeluang mendapatkan hadiah. Baik, so siapakah pemenang episod sebelum ini? Tia nak share pemenangnya adalah ini dia, yaitu The Hafiz. Ini adalah learning point, khasiat yang didapatkan oleh panel kita sebelum ini, yaitu Yana Sakina. Dah share dah banyak, dah kasih terima kasih. Tania. Wow, siapa agak-agaknya nak menang di episod hari ini? Cuba komen. Saya komen banyak-banyak. Siapa yang nak dapatkan hadiah spesial pada malam hari ini? Wah, semua nak. Yes, Anda semua pasti nak berpeluang mendapatkan hadiah spesial yaitu jus mutiara. Karena kenapa jus mutiara telah mendapatkan feedback yang bagus? Salah seorangnya adalah kita nak dengar. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Syima nak share dengan korang kenapa Syima minum jus mutiara. Okey, untuk pengetahuan korang, Syima sekarang ni dalam proses untuk menurunkan berat badan. Jadi Syima mengamalkan cara intermittent fasting yang mana kita kena berpuasa dan makan dalam satu jangka masa yang telah ditetapkan. So, macam mana Syima nak kekal bertenaga ni, nak elak daripada lapar, Syima mengamalkan jus mutiara ni. Kenapa? Kerana jus mutiara ni dia ada bahan-bahan semua jadi seperti delima yang mana dia membentuk kita punya daya tubuh badan yang baiklah dan kurma pula function dia memberikan kita tenaga sebab dia ada gula semula jadi dalam kurma tu. So bahan-bahan inilah yang akan menguatkan Syima di samping memberikan Syima tenaga sepanjang hari untuk Syima kekal bertenaga. Ya, betul sekali kan. Wanita sekarang ni macam-macam aktiviti yang kita buat. Lagi-lagi tadi kepada Puan Syima yang beliau pun banyak aktiviti dan berpuasa tetapi masih bertenaga kan. Kerana macam juga Tia buat sini, kita jadi ibu, jadi chef pula, nak kena masak, urus anak, urus perniagaan, live talk show pula. Tapi Alhamdulillah tenaga masih aktif daripada siang ke malam dengan amalkan jus mutiara. Okey, so semua kepada anda yang banyak ni yang tak nak tanya, anda boleh layari www.mutiara.com. Dan juga yang nak juga hadiah secara percuma, anda masuk ke dalam Telegram channel Tia Arifin atau anda boleh search dekat Telegram atau selepas live ini Tia akan swipe upkan link tersebut. Okey, so tak lengkap kalau bersama Tia tidak dihadirkan dengan wanita-wanita yang special, wanita-wanita yang mereka memiliki kisah perjalanan hidupnya. Bersama Tia bukan hanya kita mengangkat kisah inspirasi wanita sahaja, tetapi kita juga mengangkat isu semasa yang telah terjadi di Malaysia, Indonesia, bahkan di dunia. Dan malam ini, siapa yang tahu wanita yang Tia akan jemput, cuba komen. Letakkan komen anda di bawah. Mana dia komen? Tia nak tengok adakah anda dah tahu dah. Waalaikumsalam. Indonesia boleh menang tak? Boleh kalau anda berpeluang. Anda bertuah. Okey, siapa yang dah tahu? Yang tak sabar? Belum lagi kita ada siapa yang tak sabar untuk nak tahu. Ada yang dah tahu dah? Ada yang tanya dengan Miss Lala. Siapa lagi? Halo yang baru join bersama Tia. Kan setiap malam kita akan mengupas-kupas kisah-kisah mereka yang kita tak tahu. Tia akan tolong kupas sekali ya.
Wah, semua dah tahu dah. Irish, Shirley, ada Wan Syamila, Miss Lala, Lala. Siapa lagi? Siapa lagi? Iziha kata Wan Syamila. Semua ni betul semua. Pasti anda ni join Telegram channel Tia Arifin kan? Luar biasa. Siapa yang dah join Telegram channel Tia Arifin, anda juga berpeluang untuk menangkap hadiah ya. Kerana nanti di pertengahan segmen, dia akan bagi pertanyaan sesuai dengan panelis kita hari ini. Dan anda boleh jawab soalan di sana. Okey, baik. Wow, semua dah tahu dah? Yes, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Wan Syarmila bersama dengan kita di malam hari ini di panggung bersama Tia Live Talk Show. Wow, apalah yang nak tanya? Dia pun nak tanya juga banyak sebenarnya. Sabar ya. Semua tak sabar ya. Sabar di Indonesia juga ya, di Singapura, Malaysia. Dan jangan lupa untuk sharekan Live Talk Show ini kepada semua orang. Semua tak sabar. Halo, Bandung pun ada di sini. Semua pun ada di sini kan. Biasanya kalau kalian kenal dengan seorang tokoh atau Lala kan, dipanggil orang suka dengar ada Miss Lala, panggil ada Lala. Apa yang kalian ingat? Tu dia. Hai Tia. Okey Lala, ya Allah cantik banget kamu ya. Aduh, kamu lagi cantik. Gitu. Gitu. Okey Lala, sebelum itu Tia nak ucapkan terima kasih banyak sudah sudi bersama Tia pada malam hari ini Lala. Thank you. Ya, thank you juga sebab sudi ajak Lala. Okey Lala kan, di sini pun ada followers dekat, of course di Malaysia semua dah kenal dengan Lala. Di sini juga ada orang-orang Indonesia juga. So Lala boleh perkenalkan diri, Lala umur berapa, terus apa kesibukannya sekarang. Silakan Lala. Okay. Kenapa I tiba-tiba skrin dia gelap? Alright, okay. Hai semua yang ada di sini. Yes, Lala rasa juga ada yang dari Indonesia, mungkin dari Singapura and of course dari Malaysia. Okay, Lala ialah Wan Syarmila. Okay, you all semua boleh panggil Lala. And Lala sekarang sebab kita kan pandemik, so kita tak boleh bekerja. Jadi Lala hanya bekerja dari rumah sajalah, apa yang patut. Ya. So Lala pun adalah kalau di Indonesia namanya artis. Ya, kalau di sini namanya pelakon. So Lala pun adalah seorang artis juga di Malaysia yang telah membintangi banyak sebenarnya karya-karya kan. Okey Lala. Alhamdulillah. Dia nak kupas-kupas hari ini. Ready tak Lala? Ready, tapi jangan kupas sangat tau. Kita nak bagi inspirasi kepada mereka kan. Lala cakap jangan kupas sangat. You guys jangan tanyakan soalan-soalan yang kita tak nak jawab. Betul. Okey, Lala, Wan Syamila kan. So Lala dah menjadi seorang pelakon tu umur berapa? Okay. Umur berapa Lala tak payah mention umur berapa lah. Tapi Lala dah dalam bidang ni dah lebih dari 10 tahun. Dah lebih 10 tahun. Okey, kalau kita flashback balik pada dulu-dulu kan Lala. Macam mana, adakah dari kecil-kecil Lala memang nak jadi pelakon ke cita-citanya atau sebenarnya tak terfikir mungkin nak jadi dulu, nak jadi doktor ke macam mana? Sebenarnya tak pernah terfikir pun nak jadi pelakon. Even dulu pun sebenarnya Lala tak berapa banyak tengok drama pun. Tak adalah berangan-rangan tengok artis, tengok pelakon nak jadi pelakon ke apa. Tak ada langsung pun ya. Tapi mungkin kan dah perjalanan dia tu Allah dah bagi ke situ. So dah termasuk dalam bidang ni. Jadi Lala pula manusia yang sejenis. Kalau Lala dah buat sesuatu tu, insyaAllah Lala akan cuba buat sehabis baik lah. So pertama-tama tu mungkin Lala boleh kongsikan juga dekat sini. Macam mana Lala boleh terbuka pintu rezeki menjadi seorang pelakon. Kan ada juga macam Tia sendiri, Tia pergi casting tau Lala banyak. Lepas tu mana yang diterima, Tia casting lagi. Macam Lala sendiri macam mana? Okay, perjalanan Lala nak masuk ke dalam bidang lakonan ni, dia macam tidak mungkin dimudahkan tau. Sebab Lala tak banyak pergi ke casting. Lala cuma pergi ke satu casting lah. Satu je dan terus production Radius One yang sudi ambil Lala, bagi Lala cuba untuk berlakon. Watak pembantu.
orang kata mula-mula Lala start tu tak adalah macam tambahan tau. Kira macam terus dapat watak lah macam tu. So Lala teruskan lah percubaan demi percubaan, dapat pula kepercayaan dari producer, dari director. So Lala teruskan sampailah ke hari ini. Wow, so kalau 10 tahun tu berarti di tahun 2010 Lala dah Ya, mula. lebih kurang begitu. Yes. Wow. Dan So pernah Lala, sekali, kalau cakap pasal 2010 tu, pernah satu kali ni lah, ni kenangan lah. Kalau semua yang di sini masih ingat cerita Kisah Kaisara, which is cerita tu sebenarnya kita pergi casting. Kita betul. tak tahu pun cerita tu sebenarnya cerita budak sekolah, which is budak sekolah yang berumur belasan, 15 tahun, 14, 15 tahun macam tu. Tapi kita orang semua, pelakon-pelakon macam saya, macam Saryanti, Eliza, kita orang semua pergi casting tu dengan menjadi diri masing-masing. Maksudnya semua datang macam feeling-feeling kakak-kakak gitu kan. Masa Dress umur up. 20-an? 20-an, 25 20-an. begitu? Yes, 20-an. Dia tahulah kita kalau 20-an Ya. kadang-kadang kita dress up pun macam 30-an, macam feeling-feeling dah mature sangat macam tu kan. Pakai So bulu kita, mata tak? Pakai bulu mata? masa tu belum trend bulu mata lagi. Belum Belum Okay. trend. Tapi kuku pakai kutek Kuku. semua macam over. So actually kalau kita tahu kita nak berlakon untuk cerita budak sekolah, mesti kita nak terpilih dan kita mestilah feeling kita pun macam action Budak-budak. macam budak-budak. Tapi semua datang macam orang tua gitu. Feel macam model-model semua datang. Bawa handbag? Yes betul. Lepas tu bila dah terpilih, baru kita tahu yang cerita tu untuk cerita budak sekolah. Oh, dia tapi terpilih masa tu? Terpilih? Terpilih. Wah, nasib baik terpilih. Lala pun dah semua terpilih? Semua terpilih Semua sekali? terpilih. Itu Ah. rezeki lah kan. So dari situ juga itu antara drama awal yang Lala terlibat lah. Wow. Tadi apa dia tajuknya? Lala? Kisah Kaisara. Kisah Kaisara. Baik. Kisah So itu Kaisara. so itu adalah pertama kali pertama lagi karya Lala, betul? Boleh tahan yang pertama lah. Yang pertama, yang kedua macam tu lah. Memang sangat awal. Masa tu semua pun belum jadi pelakon lah. Semua masih baru mencuba. Baik. So Lala kan dah ada bakat jadi pelakon. Adakah macam dulu sebelum tu macam mana Lala boleh the first casting tu macam mana Lala nak tergerak hati saya nak casting? Atau kan Lala mungkin nak cuba-cuba je lah masa mungkin tak apalah mungkin masa tu masa sekolah ke atau apa, boleh kongsi tak? Sebelum Lala pergi casting yang Kisah Kaisara tu, Lala ada berlakon cerita yang lain. So Lala kenal dengan one of this script writer. So dia yang panggil untuk Lala join next cerita ni lah, next project iaitu Kisah Kaisara ni. Kita pergi je lah, try luck gitu. Sebab macam Lala cakap tadi, bila Lala dah start sekali, bila ada peluang tu, Lala rasa macam why not kita cuba. Kalau segi family Lala support dengan your career sebagai seorang pelakon? Family tak ada halangan apa-apa. Diorang tak adalah pula kata jangan, tapi dalam diam diorang sangat orang kata penyokong kuat lah, macam tu. Penyokong kuat ya. Okay, so Lala ada tak macam menjadi dah 10 tahun kan di industri kan, masa awal-awal Lala dulu, mungkin dulu tak tahu lagi siapa seorang Lala, ada tak macam rasa macam pekok atau ada pengalaman yang tak best kan dengan senior masa tu kan? Atau Lala rasa macam alamak saya perasaan pakai berlakon ni kita kan tak pandai lagi. Macam mana pengalaman Lala? Masa mula-mula dululah Ya, ada tak macam senior jangan ni tak boleh lah nak demand sangat contoh kan? Okay. Kalau pengalaman masa mula-mula dulu, first memang rasa bukan senang untuk Lala nak berlakon, untuk orang nak suka apa hasil yang kita buat. Lepas tu mula-mula berlakon kan, mestilah kita kayu tau rasa. Lala pun pernah kayu Pernah kayu Lala letak diri Lala seperti kayu jugalah bila kita tengok balik. Pada Lala macam banyaklah benda yang Lala kena improve kan. Betul. Tapi pengalaman
Ya, tapi Alhamdulillah lah so far daripada awal sampai sekarang kalau nak kira benda yang tak best, pengalaman yang tak best tu adalah macam apa dugaan-dugaan masa kita nak bekerja, nak syuting apa semua. Tapi kenangan-kenangan manis yang bestnya macam bila orang boleh terima karya kita, hasil lakonan kita tu. So apa satu masterpiece karya yang sepanjang perjalanan di Malaysia yang Lala rasa, oh ini sebenarnya karya inilah yang membuatkan orang lagi ramai kenal Lala? Ada? Apa menurut Lala? Okay lah, actually Lala nak cakap, Lala syukur sangat daripada dulu sampai sekarang. Alhamdulillah Lala dapat banyak sangat bekerja dengan orang-orang yang selalu challenge Lala untuk jadi better, untuk sahut cabaran, untuk ambil lah karakter ini dan kau buat betul-betul. Kau boleh ke tak? Macam tu. Lala selalu dapat cabaran itu dan Alhamdulillah seperti ada yang ni cakap Tipa Vavavum. Tipa Vavavum cerita lama. Ya, lepas tu and of course yang paling terbaru, yang paling kenangan paling indah buat Lala ialah 7 Hari Mencintaiku, which is 7 Hari Mencintaiku season pertama, season kedua, dan insyaAllah kalau ada rezeki bolehlah kalau Lala ada dalam 7 Hari Mencintaiku 3 kan. Itu antara karya yang menarik. Dulu Cinderella, ada banyak sangat banyak dan Kan? Alhamdulillah semua cerita 10 itu tahun. mendapat tempat lah macam tu. Ya kan. And nama juga dia tengok juga kan. And your karya kan banyak orang yang menonton kan. And of course dekat sekarang ni yang menonton pun mereka pun adalah supporter daripada Lala dan karya-karya Lala kan. Okey Lala, selepas Lala dah menjalani sebagai seorang artis ataupun pelakon selama 10 tahun ni kan. And Lala rasa siapakah tokoh atau lawan main yang Lala suka bekerjasama? Your favorite macam, oh best dia berlakon dengan dia ni macam tu. Okay. Jangan cakap semua ya. Kita tahu semua best tapi yang paling Lala suka. Yang paling Lala suka siapa nak tahu? Ramai. Tapi mungkin okay lah yang Lala ingat, yang teringat sekarang ialah Beto Kushairi. Lela, Lala terfikir Abang Beto baru, sumpah. Oh ya. Ya, tengok. Kalau Abang Beto tu Lala cakap Beto Kushairi juga. Wah, lepas tu kita cakap Abang Beto. Lala pernah shoot dengan dia sekali dulu, cerita Kashaf Imani untuk Astro masa tu. Masa tu Lala rasa first time Lala shoot dengan dia. Kita orang jadi adik-beradik. Dan yang bestnya pengalaman tu bila dalam set kita bergaduh tu, Lala sangat rasa dia ni macam so real, so natural lakonan dia, dan cara dia berlakon tu dia ajak kita supaya macam dalam lakonan kita ada macam aku bagi kau sambut, aku bagi kau aku buat ni kau jawab, kita kena react to each other kan. So bila dia buat tu dia automatically buatkan Lala okay, aku kena react something, aku kena buat benda yang logik akal macam tu lah. Masa tu scene tu kita orang bergaduh dan tiba-tiba dia baling kunci kat Lala macam benda tu best lah, dia buatkan Lala macam awake. Dan masa tu pun Lala kira di pertengahan perjalanan dalam industri ni lah, kira seronok. That's why Lala rasa perjalanan Lala dari dulu sampai sekarang, Lala bertuah dapat berlakon dengan orang-orang yang best, hebat seperti Sharifah Amani dulu. So Lala dapat belajar dengan diorang teknik lakonan macam mana. Lala pernah juga dulu macam berdialog tapi Lala just lepaskan je dialog lain tu sebab Lala sangat tergamam tengok artis yang hebat di depan mata Lala. Faham. Yes, satu Beto, Lala dan Nani dalam Kashaf Imani. Betul. Wow, kan. Saya pun juga pernah pengalaman dengan berpelakon dengan Abang Beto juga. Memang dia pun one of actor yang saya suka juga di Malaysia kan. Rasa feeling tu berbeza kan? Ya, betul.
Jadi Dia rindu sangat lah membantu berlakon. kita. Dia Ya. tapi kita tak tahu lah, kita memang minat dia. Hopefully dia tidak rasa serik lah berlakon dengan kita kan. Nanti kita tanya, nanti dia akan jemput Abang Beto kan. Penasaran lah siapa yang Beto Ah. suka. Betul. So masa tu karya apa namanya Kasyaf Iman itu Lala apa namanya berlakon dengan artis lain Abang Beto dan juga Syaif Amani. And apa challenging seorang Lala masa tu? Kan berlakon dengan dua tokoh yang hebat. Apa challenging Lala ada? Cabaran dia ialah Lala nak kena nak bagi diorang supaya mereka tak rasa bosan bekerja dengan Lala. So setiap dialog, setiap skrip apa semua yang Lala dapat, Lala pastikan supaya Lala dan Beto dan Sharifah Amani semua tu biar kita semua sekata, selari dan masing-masing pastikan buat part masing-masing dengan yang terbaik. Yang sebaik mungkin. Faham kan. So Lala buat the best kan. Maksudnya Lala pasti nak buat yang terbaik supaya semua tu jadi align lah. Semua jadi membagi kerjasama yang baik kan. Sebab pada Lala dalam lakonan ni Lala tak nak ada yang macam aku seorang je yang patut nampak bagus. Jangan macam tu. So dalam sebuah cerita Lala mainkan peranan Lala, dia colourkan dia punya karakter, dia bawa watak dia. So bila semua orang dah bersatu, dah blend together, dia akan jadi cantik cerita tu. So orang akan cerita pasal, orang akan sebut-sebut pasal cerita. Tak nak orang sebut pasal satu je sebab kita bekerja sebagai satu family kan. So biar semua pergi dengan cantik. Itu pendapat Lala. Yes. Ya, sangat luar biasa. Okey Lala, kan Lala menjadi seorang pelakon yang dah 10 tahun kan, yang dah lama kan, and orang dah mengenali Lala dengan karya Lala. And apa sebenarnya kan yang membuatkan Lala nak jadi seperti sekarang? Adakah Lala maybe 10 tahun sebelum ni sebagai pelakon ada terfikir, oh saya nak jadi pelakon yang terkenal? Lala tak impian tersebut nak jadi macam sekarang? Atau Lala orang yang go with the flow? Lala ialah yang go with the flow. Lala ni kadang-kadang Lala fikir Lala ni orangnya yang pemalas tau. Yang malas, maksudnya yang macam mana dia macam okay, yalah go with the flow. Macam tu Lala tak ada tak sangat terfikir macam okay, aku kena pastikan 2 tahun akan datang aku kena jadi yang popular. Aku kena pastikan tahun depan aku mesti jadi yang paling terkenal. Mungkin itu bukan Lala. Sebab Lala dalam setiap karya yang Lala buat tu mungkin Lala terlalu fokus. Bila dapat sesuatu projek, Lala akan pastikan Lala nak buat yang terbaik untuk ini. So tak sempat nak fikir lagi untuk nak jadi terkenal ke apa ke, tiba-tiba dah ada lagi satu projek. Dah terkenal. So kita Lala selalunya go with the flow, fokus untuk buat yang terbaik, untuk pastikan karya tu dekat dengan hati peminat. Macam tu. Wow, kan. So Lala ada orang yang go with the flow and juga ikut apa rezeki ada, tapi Lala buat yang terbaik lah. Bukannya Lala buat just okay main-main semua tu, tidak kan? Tidak. Kalau Lala buat main-main, rasanya mungkin Lala tak ada dalam industri ni. Sebab consider Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang Lala tidaklah popular begitu. Tapi Alhamdulillah Lala ada lagi dalam industri ni. Bolehlah, mampulah untuk meramaikan lagi keadaan. Meramaikan lagi kaca-kaca TV kan? Ya, menambahkan lagi. Kan benar. Okey Lala, sekarang ni pula PKP kan Lala. Macam mana, apa karya terakhir Lala berlakon sebelum PKP macam sekarang ni? Okey, hari tu cerita drama untuk hari raya ke bulan puasa, macam tu lah. Ya, lama itu dah, yang paling last. Sebab kita kan lepas tu, lepas raya memang kita dah terus tak boleh pergi syuting dah. So memang ngam-ngam itu yang terakhir. I mean yang last lah masa tu. Untuk masa tu. Okay, apa? And macam sekarang ni pula, tapi tawaran-tawaran sendiri macam mana? Adakah still ada atau memang production semua memang mereka holdkan semua projek? Okay, hari tu masih ada juga tawaran. Tapi sebab masa tu production pun diorang masih confused kan dengan SOP. Sekejap diorang dengar dah boleh syuting, sekejap diorang dengar maybe bulan 8 macam tu. So semua actually semua production dah macam on standby. Ada juga offer dan ada juga yang hari tu yelah Lala tak ready lagi. Diorang dah shoot
di negeri fasa 1 gitu kan. Lala dah tolak tawaran tu. Alhamdulillah ada lagi tawaran dan alhamdulillah insya-Allah bila kita dah start shooting ni nanti insya-Allah bolehlah start balik busy. Wow, iya karena macam kabarnya kan kalau kita tengok daripada sosial media Perdana Menteri kita kan insya-Allah dalam masa dekat ni kita dah boleh dah pelakon-pelakon seni ni untuk nak berkarya baik. Dia pun happy. Lala happy tak, apa perasaan Lala? Ya Allah, okay, Lala tak nak happy terus tau. Sebab apa? Takut harapan. Takut nanti kita rasa sedih pula kalau ada apa-apa, kadang-kadang cases tiba-tiba naik lah, tiba-tiba orang dah pergi shoot outstation pun tiba-tiba dah kena balik lah apa sebagainya kan. So Lala nak relax je dulu. Kalau dah confirm, dah okay, keadaan semua dah macam nampak gaya kita dah boleh betul-betul kerja ni, Lala happy diam-diam je lah, happy dalam hati gitu. Tapi dalam hati dah, oh ya Allah nak syuting. Dalam hati ni of course lah sebab syuting ni dah jadi periuk nasi Lala kan. So macam kita rindu kan nak cari rezeki macam tu. But at the same time Lala rasa nervous tau sebab macam mana ni kita dah rehat, tiba-tiba kita nak bekerja macam wah susah tau. Sebab kita kerja kita berlakon. Kena pakai hati, perasaan, kena betul mental, fizikal semua kena ready. So macam wow, persediaan tu kena mantap jugalah. Ya kan, kerana nak kembali lagi mengaktifkan sel-sel lakonan dulu yang aktif sekarang dah senyap, dah berapa tahun. Kan? Betul. Sebab pernah hari tu yang masa Lala shoot 7 Hari Mencintaiku 2 kan. Pun masa tu dah terkesan juga sebab tiba-tiba kita orang shooting, kita kena break sebab pandemik, MCO. Lepas tu okay dah boleh shoot balik. Kebetulan masa shoot balik hari pertama shooting tu ialah Lala punya date. Lala punya jadual. Yes. Ya Allah, Lala tak boleh nak hafal dialog. Yes, and then scene tu Lala kena sedih, Lala kena menangis. Ya Allah, susahnya nak dapat. Dah beku, dah macam mana ni? Dah tak ada rasa. Tak ada. So apa Lala buat? Macam mana direction semua, director semua? Diorang bagi masa lah. Tapi diorang taklah buat keadaan tu jadi tegang. Diorang faham kan. So kita try lah. Lala pun try juga untuk dapatkan balik karakter tu, dapatkan balik mood itu, and then dialogue. And then lagi satu perkara ialah Lala cepat berpeluh. Maybe kita dah manja tak keluar, tiba-tiba kita shoot dekat panas. Ya Allah, panas. Wow, ini cabaran. Siapa yang tak tahu ni cabaran seorang pelakon kan? Ya, itu cabaran. Ya, tapi bila keluar kat TV, orang tak nampak pun yang kita sebenarnya dah basah lencun dengan kita tengah struggle nak berlakon, nak sedih tak boleh sedih semua. Kan? Tapi alhamdulillah kan penonton kan enjoy dengan acting Lala dan juga sebenarnya of course lah segala kejayaan tu pasti akan ada struggle-nya. Kan macam Lala 10 tahun bukannya senang nak berada lagi. Kan mungkin ada orang yang dah 2 tahun, 3 tahun sudahlah penat berlakon, tak nak lah. Tapi Lala masih konsisten kan. Apa sebenarnya yang Lala, kenapa konsistensi Lala nak berlakon tu still ada? Apa yang membuatkan dalam diri Lala, okay aku juga nak buat jadi pelakon, aku juga nak ambil jadi karya ni. Kenapa apa sebenarnya? Apa your big why sebenarnya? Itulah actually kalau tanya pasal soalan ni, sebenarnya susah sebenarnya nak jawab. Bila orang tanya macam mana, apa yang membuatkan you boleh stay lama dalam industri ni kan, lebih dari 10 tahun. Actually bila I dengar orang cakap macam tu, I rasa macam malunya. Sebab ya Allah, banyak lagi sebenarnya yang Lala kena belajar. Tapi sebenarnya Lala dah lama dalam industri ni, tapi kenapa tak bagus-bagus macam tu Lala rasa diri Lala. Sekejap, semua yang dengar ni adakah Lala bak? Pastilah bak. Apa menurut pandangan? Setuju tak Lala? Saya tak setuju. Betul, sebab entahlah, kita dalam industri ni ada macam-macam kehendak.
So mungkin kadang-kadang bila kita dah rasa kita buat yang terbaik tapi sebenarnya belum terbaik pun. Mungkin ada kriteria yang sebenarnya orang lebih pandang untuk nak menjadi lebih terkenal atau lebih dihargai macam tu kan. Tapi yang membuatkan Lala masih terus ada dalam industri ni ialah sebab Lala bila dapat sesuatu karya, Lala akan letakkan perasaan sayang, cinta, ikhlas dekat karya tu, dekat watak itu. Tak kisahlah watak apa sekalipun. Macam rasa ramai juga yang kat sini tahu Lala memang sinonim dengan watak pembantu, watak kawan baik kepada heroine. So tapi Lala tak kisah apa pun, Lala akan cuba letak warna yang menarik dalam karakter tu. Lala letakkan tanggungjawab yang besar dekat situ dan cuba buat yang terbaik. So mungkin sebab tu Lala rasa Lala enjoy dengan karya, dengan kerja Lala, dan ikhlas yang penting. So Alhamdulillah sampailah ke hari ni. Bila ikhlas tu insya-Allah lah rezeki tu datang pun dengan ikhlas. Jadi buat tu yang buatkan sampai sekarang tu masih ada. Alhamdulillah lah. Wah, syukur dan suka tu kan. Kalau kita kerja dengan ikhlas, so benda tu takkan jadi beban kan. Lala enjoy tiba-tiba dah 10 tahun, dah 20 tahun kan. Kan. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak perasan. Mungkin dia penat atau dia rasa macam dia tak puas hati dengan sesuatu benda yang ada dalam dia punya kerja tu dan dia merungut lah. Mungkin dia marah-marah, mungkin dia tak ikhlas kan kat situ. So kalau macam tu, macam mana rezeki Allah nak bagi tu pun dengan cantik Lancar. gitu kan. So apa-apa pun kena ikhlas. Contoh macam kalau dalam lakonan mungkin antara tips dia kadang orang mungkin macam tak suka lah watak ni apa you awal-awal you dah cakap you tak suka, so lebih baik you tak payah buat job ni macam tu kan. So kalau Lala, of course Lala nak ada rezeki kat situ, maksudnya ada gaji, and of course Lala nak watak tu masuk dalam diri supaya kita sama-sama semua boleh enjoy. At the same time ada manfaat dalam drama dan cerita, mesti ada kebaikan yang boleh kita sampaikan dekat penonton kan. So why not kita letak rasa sayang, rasa cinta dekat karakter, dekat kita punya hasil kerja tu. Tak kisahlah kan penyanyi ke siapa ke pun sama, betul tak? Betul kan. So Lala berarti Lala jenis yang okey, apapun watak Lala akan buat terbaik kan. Tak memilih lah. Ke Lala memilih sebenarnya watak Usai nak macam ni? Fikir tak Lala? Lala actually boleh katakan kategori memilih juga. Tetapi Alhamdulillah memang dari dulu Lala dapat watak yang okey, boleh cuba. Lala nak? Macam tu. Yes. So Lala rasa okay, why not? Sebab tak ada pun watak yang ada. Pernah sekali watak ni okay, kalau semua tahu Tuan Anas Mikail, which is Lala berlakon dengan Aaron Aziz. So Lala adalah secretary dia. So bila Lala masa tu belum baca skrip, tapi bila Lala dapat tawaran tu, Lala cakap dengan assistant director Lala. Lala kata, oh secretary, okay, I tahu dah dialog dia. Ya tuan, ya encik, baik encik, ada lagi? Ada apa-apa yang saya boleh tolong? Saya keluar dulu ya encik. Confirm dialog dia macam tu je, which is Lala rasa macam serius malunya. Lala macam, betul ke nak bagi I watak yang macam tu je? I nak something tenang, bigger, macam tu kan. Lepas tu, tapi masa tu belum baca skrip lagi. Just cakap-cakap kosong je macam tu. Tapi Alhamdulillah, dah lepas berlakon apa semua, Lala mainkan colour, cari apa-apalah, gali segala bagai apa yang terbaik yang Lala boleh buat sebagai watak sekretari Tuan Anas tu. Dan Alhamdulillah bila cerita dah keluar, bila cerita dah habis, apa nama watak saya? K kalau tak, Miss K, Cik K kalau tak silap nama watak tu. So bila saya keluar orang pun panggil, sekretari Tuan Anas, sekretari. So Alhamdulillah. Kenal. Ya, dia orang panggil nama watak tu. Lala Alhamdulillah syukur bila orang dapat sebut nama watak tu, bermakna melekatlah. Maksudnya Alhamdulillah sampailah watak itu kepada mereka. Walaupun hanya sekretari je. Walaupun hanya pembantu saja. Begitu.
Wah, tapi so saya nampak kat sini Lala adalah seorang yang akan membuat sesuatu tanggungjawab tu akan betul-betul Lala akan masak lagi kan. Tak kisah Hmm. besar ataupun kecil peran tu, tapi Lala akan buat yang terbaik versi Lala kan. Ya. Luar biasa kan. Wah kan. Semua seseronok tengok. Wah. Semua dengar betul. Saya memang ada ni komen ni, memang minat lakonan Lala, orang yang lembut. Sekali mama saya pun minat daripada Oh, Siti terima Fazila kasih. Singapura. Dari Kan ni. Singapore, yes. Yes. Okey Lala. Sebab sekarang ada cerita juga yang tengah keluar, Oh. cerita 7 hari mencintaiku tengah keluar di Singapore. Faham. Okey Lala, sekarang ni kan kita PKP kan, macam kita tahu dah berapa lama, saya pun lupa dah berapa tahun dah. Dah nak turun. Kita kalau total semua rasa dah 2 tahun kot. Tapi Betul, kita ada betul. on and off kan. So yang terbaru Betul. ni kita dah daripada hari raya hari tu. Dah berapa bulan Yes. dah. So Lala, untuk daripada sebelum PKP kan Lala of course lah sibuk segala macam, and tiba-tiba PKP kan, banyak juga orang yang tak boleh bekerja, lagi-lagi karya seni sekarang ni kan, anak-anak seni yang mereka pun macam kita tahu juga ada beberapa anak seni yang mereka mengeluarkan suara sampai bila PKP ni habis kan. And macam mana buat Lala menghadapi diri Lala untuk nak adapt dengan situasi PKP yang busy tiba-tiba stop. Apa pandangan Lala? Kan? Ya. Okay. Ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat tidak mudah untuk diri sebagai Lala lah. Okay, at least maybe macam Tia ada husband, ada anak-anak. Jadi dia tak adalah rasa macam kosong. So maksudnya masa tu masih lebih kurang sama lah kan. Cuma kurang busy untuk keluar. Tapi still busy dekat dalam rumah, ada anak, ada macam tu lah lebih kurang. Tapi untuk Lala pula nak mengatasi masalah itu, Lala kena betul-betul set mind Lala, diri Lala betul-betul kena positif. Kalau orang lain maybe positif dia 100%, maybe Lala kena set 200%. Sebab memang selama ni baru Lala perasan hidup Lala ni sebenarnya kerja je. Kerja. So bila dah tak boleh kerja, Lala rasa macam takutlah kan aku kena sakit otak pula. Macam tu tau, sebab kita terlalu fikir yang kita tak boleh bekerja ke apa ke kan, macam tu. Tapi okay, at the same time Lala juga ada business. So Alhamdulillah Lala boleh busykan diri dengan business. Lepas tu perkara lain yang Lala akan buat ialah Lala pastikan susun balik jadual baru. Maksudnya kalau dulu kita banyak kan kerja-kerja kat luar ke apa, esok syuting, esok bangun pukul ni tak sempat semua. So sekarang kita dah ada seperti satu kehidupan baru, new norm gitu kan. So Lala susun balik jadual baru, buat benda tu yang bermanfaat, yang positif. Contohnya macam Lala kena bangun pukul berapa, Lala kena exercise berapa jam, Lala prepare my own food, Lala kalau hari ni hari esok kalau kita keluar beli groceries, esok maybe kalau tak ada buat apa-apa, Lala macam bila kita dah boleh keluar pergi tapau makanan gitu kan, so tak apa, just go, keluar je macam tu. So banyaklah benda. Petang nanti maybe you buat ni. Kalau tak ada apa-apa macam hari tu, Lala curi masa, Lala baking. Buat je. Yes. Actually benda-benda tu semua sebenarnya membantu kita sebenarnya. Kalau kata kita bukannya nak menjual kek pun sebenarnya, tapi dia boleh activity dia boleh distract kita punya fikiran daripada you rasa you bosan ke, atau you rasa you ni useless sangat kehidupan you ke, at least you buat sesuatu yang berfaedah. Lepas tu dalam masa yang sama Lala macam kalau Lala tak makan pun benda-benda tu semua, tapi Lala akan buat benda tu, Lala buat je, tak kisah banyak-banyak. Lala akan bagi kat orang, Lala akan derma ke, Lala akan, benda tu akan buatkan kita rasa lebih happy. Akan buatkan, dan Lala suka baca, cari benda-benda yang boleh buatkan diri kita positif. Dan
Dan tipulah kalau kita semua ni tak ada waktu yang kita rasa down, tipu. Tapi kita kena lawan selawan-lawannya Betul? sebab memang pandemik ni dia memang betul-betul dugaan yang sangat besar lah bagi Lala. So itulah susun balik jadual, buat semua secara positif, fikir sepositif yang boleh. Yang penting kita kena kenal siapa diri kita lah. Sebab Wah. tu Lala macam Lala fikir Lala kena more than 100%, maybe more than 200%. Macam tu. Dah, ya, sangat setuju sekali dengan Lala kan. Dan kita tak boleh nak kontrol keadaan yang kat luar, tapi kita boleh kontrol diri kita kan. Apa kita nak buat? Apa nak kita hadapi? Macam mana cara react kita dengan situasi sekarang kan? Dan Lala sendiri, Lala react dengan, okay, untuk kenali diri Lala, untuk buat activity for yourself kan, untuk bantu juga orang kat luar sana, kan, untuk share juga, kongsi rezeki macam makan Lala buat, Lala kongsi kan. Dan happy rasa tu kan. Betul, Setuju betul. kan? Betul. Kita jangan duduk diam dan jangan ambil keadaan yang mungkin keadaan ni dah warna dia kelabu gitu. Jangan buat lagi warna dia hitam macam tu. Kita try create benda yang kita boleh hidup macam tu. Contoh dalam time PKP ni rasa ramai macam Lala and kawan-kawan kadang-kadang pun ada juga yang macam kita orang tanam pokok Oh macam ya, tu. Lala buat macam tu. Yes. Apa aktiviti Lala? Tanam pokok, baking, benda yang selalu kita tak buat. Dan masak, kita try new recipe. Tapi Lala sukalah bila Lala explore pasal baking sebab Lala tak pernah baking seumur hidup. Lala bukan orang yang pandai bake. Tapi Lala terperanjat bila Lala try first macam jadi. Try lagi jadi. Dan macam wow, seronoknya. Dan Lala siap beli barang-barang untuk buat kek semua. Sebab kita nak buat, kita perlu ada barang-barang semua tu kan. So Lala siap beli. Sama juga macam pokok. Dan Lala Google, kita belajar baca. Before kita tanam pokok tu, kita baca dulu. Pokok ni sesuai untuk panas ke, untuk sejuk ke, macam mana nak siram dia berapa hari. Macam tu. So dia dapat distract kita punya fikiran. Selain daripada kita baca lah apa-apa yang kita patut baca. Banyak kita kalau tengok handphone ke apa ke, carilah apa-apa ilmu lah. Baca selain daripada Lala tengok Instagram ke, TikTok ke, apa ke kan. Buat benda-benda lain juga yang positif lah. Betul Sebab kan? Lala sangat takut Lala sangat-sangat takut kalau tiba-tiba Lala ada mental health. Ya kan, kerana sebenarnya apa yang kita baca kan, negatif news semua, so kita jangan masukkan dalam fikiran kita. Kita kena pilih apa yang kita baca, apa yang kita buat kan. So at least efek lah kepada diri kita yang lebih baik kan. Okay. Betul. Lala, kan, macam Lala sendiri Koi, apa mungkin kalau tidak tanya kan, apa pandangan, apa yang Lala nampak Lala ke depan? Macam mungkin Lala dah apa plan Lala untuk 3 tahun ke depan, orang nak kenal Lala sebagai apa? Ya, mungkin sebenarnya Lala cakap Lala akan go with the flow, tapi tidak tanya ni. Apa sebenarnya Lala nampak untuk Lala seorang Wan Syamila ke 5 tahun ke depan? Atau 10 tahun ke depan? Lala pernah terfikir tak nak jadi macam siapa? Nak jadi macam siapa Atau nak jadi apa? Lala sebenarnya kan kalau boleh Lala nak jadi macam nak jadi macam permaisuri. Relax. Wow. Kan itu macam bestnya. Lala fikir relax je, suka hatilah. Lala nak kerja lah, tak nak kerja tak payahlah. Sebab macam selama ni Lala macam struggle-nya nak kena bekerja, nak kena berusaha. So macam itu angan-angan je lah. Itu seperti cerita dongeng sajalah kan. Tapi kalau nak sedap apa pun sebenarnya macam my late mum pernah nasihat kita, walau macam mana pun kita kena juga cari duit sendiri. Kita kena usaha, kena cari hasil kita sendiri. So insya-Allah kalau Allah izinkan, mana tahu yang di hadapan nanti Lala boleh ada, Lala mengimpikan ada satu bisnes Lala yang sangat best lah yang Lala nak. Amin. Tapi bisnes tu Lala tak nak reveal dulu lah apa dia. Itu adalah impian Lala daripada dulu lagi sebenarnya. Oh ya. Ya, Apa? sebenarnya. Bagi tahu lah, hint.
Alah, dia tak ada hint. Dia memang kalau sebut je dia memang tahu dah apakah itu. Tapi memang Lala mengimpikan benda itulah. Tapi belum diizinkan. Mungkin kita tak tahulah, mungkin ada rezeki ke tak ada rezeki ke, tapi itu yang Lala pandang lah. Lala memang berminat ke arah itu. Tapi Okey, tak apalah, apa tu? tengok macam mana. Contoh, fashion ke atau makanan ke atau Rahsia. atau beauty ke? Beauty, kosmetik? Bukan. Aduh. Rahsia. Oh, Lala memang mengimpikan daripada dululah dan Lala nak benda tu jadi. Actually, Oh ke ini nak buat kindergarten? itu tak. Itu actually dulu pernah juga terfikir, tapi itu tak serius sangat lah. Tapi yang ini, yang tag ni, yang minat tu ada. Alah, apa Lala? Nantilah. Sebab Lala selalu kalau benda tu macam mana? Lala tak suka nak cerita kalau benda tu macam Lala Belum ada. dia macam at least kalau dah dapat sentuh-sentuh sikit, sedap lah nak cerita. Tapi kan yelah kita, gitu kan. Kita sekarang pun tengah pandemik macam ni kan. Macam mana, tak apa. Pelan-pelan kayuh. Tapi berarti Lala dah nampak Lala ke depannya nak jadikan impian Lala iaitu membuka satu perniagaan yang suka tu jadi kenyataan, betul? InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Amin, kita doakan semua dekat sini kan. Okey Lala, apa sebenarnya kan pesanan Lala lah kepada mereka semua yang tengah menonton dekat bersama Tiani kan, yang mungkin mereka pun tak tahu apa nak jadi untuk kedepannya. Macam Lala dah jadi seorang pelakon dan Lala pun ada juga impian nak menjadi, nak usaha Lala tu tersebut tu jadi kenyataan. Macam Lala mungkin dekat luar sana pun mereka tak tahu lagi apa sebenarnya saya nak buat dekat hidup. Lala mungkin ada pandangan dan juga nasihat kepada mereka semua yang tengah menonton, silakan. Okay, nasihat Lala Okay, dalam hidup kita ni, kita jangan berhenti belajar. Teruskan belajar. Tak kisahlah apa sekalipun. Kalau rasa kita minat dalam sesuatu bidang tu, kita rasa mungkin satu hari nanti kita nak jadi cikgu contoh. So ada apa-apa saja yang berkaitan dalam hidup kita apa semua belajar. Sebabnya semua yang kita belajar hari-hari ini boleh bantu kita untuk kita nak jadi cikgu satu hari nanti. So sama juga impiannya kalau kata esok kita nak jadi seorang businesswoman yang terkenal. Banyak benda sepanjang perjalanan nak menjadi seorang usahawan yang terkenal tu, banyak benda yang kita belajar hari-hari ni yang akan membantu kita untuk jadi berjaya di hadapan. So yang penting pada Lala ialah jangan berhenti belajar. Kita pun ada yang ayat yang mengatakan belajar walaupun sampai ke negeri China. Maksudnya belajarlah sejauh mana sekalipun kita berada, ke walau macam mana sekalipun, jangan berhenti belajar. Sebab ilmu tu sangat penting. Ilmu tu yang akan bawa kita, yang akan membezakan seseorang itu di tahap yang bagaimana. Walaupun katakan dia tu bekerja hanya sebagai apa sajalah. Maksudnya kalau kata level yang di bawahan ke dalam satu office ke, dalam satu perniagaan, satu organisasi ke, tetap dia kena ada ilmu. Orang nak buat kerja, yalah sekecil kerja pun mesti kena ada ilmu. Jadi belajar. Kita nak kemas rumah pun, macam mana nak lap habuk, macam mana nak vacuum, semuanya ada ilmu. So belajar. Apa saja jangan berhenti belajar. Wow, amazing. So Lala, tiada pertanyaan juga kepada semua yang dah menonton ni kan. So pertanyaan untuk episod kali ini adalah, apakah pesanan Lala untuk anda semua di pandemik kali ini? Tadi Lala dah sebut dah, banyak kali dah. Apa pesanan Lala yang baru Lala sampaikan? So kepada semua yang dah tahu dah, yang dengar ni, anda boleh jawab pertanyaan Tia kan di Telegram channel Tia Arifin. Jawab apa tadi pesanan Lala tadi? Yang Lala dah sharing tadi kan. Senang kan sebenarnya kalau dengar kan. Lala dah cakap banyak kali. Semua. Wow. Betul. Okey, jangan jawab di sini. Anda boleh jawab di Telegram Tia Arifin. Okey Lala. Lala pernah tak sebenarnya terimpi nak jadi cikgu? Tia tengok macam Lala ada bakat nak jadi cikgu. Tak ada.
Actually, maybe Tia nampak Lala bercakap ni kan. Sebenarnya Lala dulu bila habis sekolah, Lala nak sambung belajar dalam bidang lawyer, peguam. Sebab Oh. actually masa tu cikgu Lala pun ada cakap, Wan Syamila, you macam sesuai kalau you nak try untuk jadi lawyer. Macam tu. So tapi masa tu Lala try, tapi bukan rezeki Lala untuk sambung belajar. So tak dapat lah. Patutlah Lala, faham. So bakat tu patutlah Lala jadi sekretaris. Kan, ya, cik. Kenapa? Jelas kan macam tu. Wah, ada yang jawab ni, jangan pernah, okey. Ada yang jawab jangan pernah berhenti belajar macam ilmu. Jangan jawab di komen, anda boleh jawab di Tia Arifin channel, anda akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Okey Lala, comel Lala ni kan, banyak peminat Lala dekat sini kan. Baik Lala, terakhirlah Tia nak tanya pada Lala kan, apa sebenarnya something yang membuatkan Lala atau apa sebenarnya yang membuatkan Lala tak pernah stop? Why? Kenapa Lala tak pernah stop? Mungkin ada yang kalau macam Tia, maybe my parents kan. Kalau Lala sendiri, kenapa? Siapakah orang yang paling berharga yang membuatkan Lala tak pernah stop buat sekarang ni? Macam Lala berlakon atau berniaga, siapa? Okay, senang je. Kalau Tia parents ke apa kan, Lala sebab diri Lala sendiri. Diri Lala sendiri. Sebab Lala yakin Lala, okay, first maybe sebab Lala dah tak ada parents apa semua kan. So tapi sekarang ni apa yang Lala buat apa semua ni untuk memastikan Lala lebih kuat berdiri, lebih kuat berjalan, lebih kuat berlari, lebih kuat untuk Lala nak teruskan nafas Lala, maksudnya teruskan perjuangan Lala dalam apa jua yang Lala lakukan sekarang ni, kerja Lala, bisnes Lala, whatever, relationship, maksudnya persahabatan dengan kawan-kawan, macam tu. Semuanya Lala buat kerana diri Lala. Lala kena sayang diri Lala, kena appreciate diri Lala dan buat ni untuk diri Lala supaya bila Lala berjaya di dunia, Lala berharap Lala nak berjaya dunia akhirat. Jadi bila Lala pergi ke arah itu, insya-Allah semua tu Lala buat juga untuk kedua arwah ibu bapa Lala. Jadi dan dalam masa yang sama bolehlah buatkan bantu keluarga-keluarga Lala ke yang mana memerlukan kan. So apa-apa pun Lala kena buat untuk diri Lala dululah. Pastikan diri Lala ni berdiri tegak. Pastikan kalau esok Lala terjatuh, pastikan bangun cepat sendiri. Lala selalu bayangkan macam tu lah. Tak ada siapa yang akan macam Lala jatuh, orang lain tolong bangunkan. Lala sakit, luka, orang lain ubatkan, tak ada. Lala tak bayangkan begitu. Lala apa-apa, mungkin Lala dah terbiasa sangat buat semua benda dengan cekal, dengan sendiri. So macam tu lah Lala dah ajar diri Lala. Sebab kadang-kadang pun ada juga sampai kawan-kawan yang mungkin macam cakap kalau ada apa-apa please contact dia orang ke apa. Tapi mungkin Lala dah terbiasa dengan cara itu kan. So Lala akan buat segala benda tu, Lala akan fikir diri Lala. Sebab kalau kata contohlah Lala down, teruk ni, Lala dah give up apa semua. Lala pernah. give up, kalau Lala give up, siapa nak tolong Lala? Kalau bukan diri Lala. So Lala kena tolong diri Lala dan buat untuk diri Lala. Bila Lala dah okay, stable, Lala happy apa semua, insya-Allah dengan mudah, dengan senang, dengan ikhlas Lala akan boleh tolong family Lala, Lala akan boleh tolong maksudnya macam tadi dunia akhirat Lala boleh tolong kedua arwah ibu ayah Lala di sana, begitu. So Lala kena sentiasa positif dan kena sentiasa pastikan Lala berdiri dengan kuatnya. Begitu. Amazing Lala kan. Suka dengan Lala punya prinsip kan. Kita kena kuatkan. And juga, yelah, kerana siapa yang boleh tolong kalau bukan diri kita sendiri kan? Betul. Cuma sebab kita kehidupan kita ni berbeza-beza. Contoh orang tu bagaimana pula kehidupan dia, maksudnya mungkin dia family dia begini-begini. Mungkin yang dia ni family dia begini-begini. Mungkin Lala begini. Kita semua tak sama. Jadi sebab tu nombor satu kita kena kenal dulu siapa kita. Kita tak boleh jadi diri orang lain. Lala tak boleh nak jadi macam Tia. Sebab benda tu dia tak akan works.
Kalau Lala asyik tengok contoh Lala bestnya Lala nak jadi macam Tia, Lala Compare. jadi macam Tia, no, tak boleh. Dia akan merosakkan minda kita. So kita tengok orang macam Tia pun cakap tadi, kita tengok dan kita tapis apa yang positif kita ambil, apa yang kita rasa kita tak boleh nak tangkap benda tu, kita jangan tengok. Sama juga contoh Lala pun kadang-kadang ada benda-benda contoh kebahagiaan orang lah yang orang kadang-kadang tunjuk di social media ke apa ke. Kalau Lala rasa, oh no, Lala tak boleh tengok sebab Lala tahu Lala takkan dapat ni, Lala tak ada benda ni. Jangan, dia akan buatkan nanti kita rasa down dan sebagainya. So lebih baik kita buat benda lain yang betul-betul boleh positifkan diri kita, yang boleh bawa kita ke jalan yang lebih, buat kita lebih happy macam tu. Betul. Yang penting kita kena ukur tentang diri kita yang sekarang dengan yang sebelumnya. Adakah Ya. kita lebih baik ataupun tidak. So, Ya. kalau kita lebih baik, itu namanya adalah progres juga untuk hidup kita kan. Betul. Seronok bercerita dengan Lala. Tia rasa macam bercerita dengan seorang cikgu atau peguam kan. Kan, kalau ada kes ni menang Lala ni kes kan. Oh ni kan. Tak Tapi nak cuba. apa yang Lala cerita ni hari ni, apa yang Lala share maksudnya Lala harap sangat dapat bagi manfaat lah pada semua siapa-siapa yang dengar dekat sini. Sebab kadang-kadang Lala pun takut juga apa yang Lala cakap ni tersalah cakap ataupun mungkin tak bersesuaian ke apa kan. Tapi itulah harap apa yang terlepas ni semua dapat bagi manfaat pada semua. Ya, Betul amin. kan? Betul. Betul, kita kena fikir berjaya dunia akhirat. Itu yang penting. Betul. Setuju sekali kan. Dan juga saya juga nak ucapkan lagi ribuan terima kasih kepada Lala yang sudi untuk berpeluang sharing your experience journey Lala daripada A to Z dekat sini kan. Sekarang pun Tia dan juga mungkin dekat sini adalah lebih kenal lagi Lala macam mana sebenarnya di sebalik set ya. Dan Tia juga doakan Lala karir semua and perniagaan semua and impian Lala nanti. Yang perniagaan tu kita nak tahu ni, kita nak follow Lala apa sebenarnya kan. Masih tak nak review lagi. Kita doakan semoga berjaya secepat mungkin dan juga release lah keinginan tu dalam masa yang dekat. And take care juga Lala dekat rumah. Dah vaksin belum Lala? Dah. Dah complete Alhamdulillah. dah? Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Alright Lala. Ada kata-kata terakhir juga untuk mereka semua? Okay, first Lala nak thank you pada Tia sebab yelah Lala tak popular tapi Tia sudi juga panggil Lala. Tak adalah. Kita suka dengan karya Lala kan. Pasti semua pun nak tahu kan. Thank you sebab sudi ajak Lala borak-borak sebab Lala rasa benda ni perbualan kita ni, apa program yang Tia buat ni salah satu platform yang boleh bantu kita semua ni daripada kita tak buat apa, at least kita boleh selitkan masa dapat sharing benda-benda yang bermanfaat lah, especially kan untuk semua. And thank you juga pada semua yang tengok yang ada di live ini. Thank you sebab support Lala and Tia duduk menunggu dan dengar apa yang kita cakapkan, sharekan hari ini. Semoga Lala pun doakan untuk semua yang dekat live termasuk Tia, termasuk tim Tia apa semua. Semoga berjaya hendaknya dunia akhirat. Dan sentiasalah support Lala, tak kisahlah walau apa keadaan sekalipun. Okay, itu saja. Dan jaga dirilah semua. Yes, betul. And Lala juga, thank you so much Lala. Jaga diri and take care. Alright, thank you. Bye Tia. Bye-bye Lala. Good Assalamualaikum, night. insyaAllah. Kita jumpa di tempat nyata pula ya. Yes, alright. InsyaAllah. Bye. InsyaAllah. Bye-bye Lala. Wah, perkongsian daripada Lala yang dikenal dengan Wan Syamila kan sangat menarik sebenarnya. Ya, kepada anda tadi yang dah share, apakah pesanan penting daripada Lala tadi? Jangan komen di sini tapi anda komen ke Telegram channel Tia Sepasti Arifin. Letak di sana senang. Ada jawapan yang betul. Kita nak tengok kan ada berapakah yang sudah menjawab. Kerana bagi anda yang bertuah, anda akan berpeluang mendapatkan satu box spesial daripada Bersama Tia. Okey, ada yang cakap kena ada ilmu. Dah ada, jangan pernah sekali berhenti belajar. Betul. Yes, jangan berhenti belajar. Teruskan buat. Dah ada dah yang dah komen dekat sini. So anda boleh masuk ke Telegram channel Tia Arifin kerana anda bertuah untuk memenangi satu box istimewa daripada Bersama Tia. Baik semua, wah seronok sangat kan mendengar perkongsian daripada tokoh-tokoh wanita di Bersama Tia. Ya, di Bersama Tia, talk show yang mana kita memberikan inspirasi, memberikan cerita-cerita journey dari seseorang, tak kisah dia ada public figure,
Tak kisah dia adalah seorang penyanyi, pelakon, seorang doktor, usahawan, bahkan pun suri rumah, bahkan pun ahli politik. Tetapi kita nak ambil yang baiknya, ambil yang positif di era sekarang. Walaupun kita tak boleh nak berjumpa, tetapi Tia insya-Allah senantiasa nak memberikan anda positif kata atau positif talk show ataupun masukan-masukan positif yang anda boleh ambil baiknya. Baik semua. So, Tia nak kongsi juga kepada anda semua. Sekarang ni adalah apa sebenarnya kenapa kita wanita ni kita kena perlu juga ada tenaga. That's why dengarkan kali ini. Apa yang saya dapat, yang pertama sekali adalah dia memang memberi tenaga, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mengatur kembali period saya. Saya every month memang period. Every month memang period saya ada masalah. Cuma period saya ni macam kadang-kadang dia terlebih, terawal. Tapi saya kongsi Mutiara ni, dia memang period tu memang on time. So ini yang saya dapat lah daripada hasil saya kongsi Mutiara. Dan also dia dapat membantu untuk membawa angin dalam badan lah. Macam kalau kita contoh kalau angin banyak dalam badan kan. Tapi bila kita kongsi Mutiara, dia membantu untuk kita menghadam tu. Jadi membantu untuk membawa angin, melancarkan melawaskan pembuangan, semua tu. Jadi itu benefit yang saya dapat lah daripada saya konsum jus Mutiara. Wow, kan sebenarnya wanita memang kita harus ada tenaga kan. Tenaga yang ekstra untuk kita bertenaga sepanjang hari, siang dan malam. Dan juga bagi anda semua yang nak tahu mengenai tentang jus Mutiara, anda boleh dapatkan dengan usaha Mutiara atau layari www.mutiara.com. Selain kita dapat tenaga dan kita juga pun akan dapatkan kesihatan luar dan dalaman. Okey semua, wow. And esok adalah 99. Ada apakah dengan 99? Yes, tetap follow di Instagram @mutiara_beauty atau jangan lupa layari di Tia Arifin Telegram channel. Kenapa? Kerana this week Tia nak juga berkongsi kepada anda and Tia nak juga share dengan para subscriber di Telegram channel Tia Arifin untuk berkongsi my pre-love item. Nantikan Tia reveal hari ini. So this week Tia akan ambil gambar-gambar semua dan Tia akan share juga apa yang Tia boleh share kepada anda yang di Telegram channel Tia Arifin. Jadi pastikan anda join kerana anda akan mendapatkan inspirasi, info-info menarik mengenai Tia dan juga bersama Tia. Baik semua, terima kasih banyak anda yang telah senantiasa support dan juga menonton bersama Tia live talk show di setiap malam, Isnin, Selasa dan Rabu di jam 10 malam. Saya Tia Arifin undur diri dulu dan terima kasih banyak kepada anda telah menonton di Bersama Tia, kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat dan nikmat. Bye-bye semua. Assalamualaikum.